Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Mustikah Hadis. Muqaddimah kita masih lagi membicarakan tentang bab yang kelima, iaitu rukun-rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Kita dah baca sebelum ni hadis yang ke-13. Kita berhenti hari tu ni yang ke-2 noh. Tak apa nak ingat tahun sudah kan. Tahun sudah kita baca tahun baru dah. Sekejap tahun baru dah noh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Yang kedua, menggunakan segala anggota berusaha dan mengerjakan dengan cara yang teratur akan amal-amal bakti, sama ada yang diwajibkan atau yang digalakkan untuk didirikan, dan masyarakat bagi mengenang budi dan mensyukuri nikmat-nikmat dengan harapan mencapai kebaikan dan menjauhkan perkara-perkara yang merosakkan, serta dengan sepenuh-penuh kesedaran mengingati Allah dan berdoa kepadanya, memohon taufik dan hidayahnya ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bicara tentang Islam
dan asas yang 5 yang kita sebut sebelum ni. Yang pertama, mengakui kebenaran tiap-tiap perkara yang benar dan melafazkan kalimah takwa yang kita sebut sebelum ni. Kalimah takwa ialah kalimah syahadatain. Kita sebut dah sebentar lalu sebelum ni, iaitu kalimah syahadatain yang kita pun dah belajar sebelum ni dalam kitab Hakikat Dua Kalimah Syahadah. Itulah kalimah takwa, iaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Inilah dia kalimah takwa ataupun kalimah tauhid yang kita ucap sehari semalam ni banyak kali ya. Kalau kita kita duk buat selalu pun lebih kurang 10 kali bang kita duk ucap. Kalau kata sehari 5 waktu, kalau azan dengan iqamah pun dah berapa kali dah? 10 kali dah. Kan jawab azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, dalam azan dan juga iqamah selalu kata 5 waktu. Jadi 10 kali lah kita ucap yang tu. Tu kita sunat. Kita duk ucap selalu dengar saja, kita sunat. Tapi kalau orang tahu kelebihan dia takkan pernah tinggal lah. Dia ucap, dia menjawab azan. Kenapa Nabi sebut orang yang kalau orang mengetahui sekiranya mereka tahu kelebihan dosa yang pertama dan juga azan, nescaya mereka akan buat undi. Undi ni zakat lah, buat undi pilihan raya. Nak kena tempel poster, nak kena ceramah. Bukan senang sama juga dengan azan ataupun sah pertama. Cuma azan tu kita tak azan lah. Di masjid kita pun mungkin seorang dua orang yang azan. Sebab apa? Sebab dilantik untuk mengazankan, mengiqamah kan ketika nak sembahyang. Sebab apa dilantik? Setelah dipilih sebab suara dia sedap. Kita kalau azan pakai tak main habis orang. Budak-budak selalu main pun tak main. Dia lari balik, dia kata, "Abah, macam hantu bunyi." Bunyi ada tak? Dah tukar lah lama dah. Suara pun tak mau keluar dah. Bagilah hak muda-muda pula azan. Dengar macam hantu bunyi. Lari budak tu balik. Takut dia kata hantu. Jadi tak apalah, kita tak boleh nak azan, kita jawab azan. Pahala sama. Pahala sama kita jawab azan. Baik. Itu kita bicara dah sebelum ni. Yang kedua ialah menggunakan segala anggota berusaha dan mengerjakan dengan cara yang teratur akan amal bakti, sama ada yang diwajibkan ataupun yang digalakkan. Yang kedua, setelah kita mengucap dua kalimah syahadah tu, lepas tu menggunakan anggota berusaha ni. Allah bagi anggota nikmat, anggota 7 ni yang besar-besar ni, mulutnya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan kemaluannya, dengan tangan ni, anggota yang besar yang Allah bagi. Bukan dia Allah bagi saja-saja ni. Bukan hak kita yang sebenar ni. Mata ni, mulut ni, telinga ni, kita rasalah duk di mulut kita. Kita rasalah duk di telinga kita tu. Kita rasa hak kita, memanglah hak kita sebagai pemegang amanah sahaja. Bukan parti amanah, pemegang amanah. Dia dapat sebut amanah pun tak boleh. Pemegang amanah sahaja. Allah bagi kita tu sebagai pemegang amanah sahaja. Allah bagi kita berapa puluh tahun, Allah akan tanya balik Zul ni. Aku bagi mulut dekat hang, aku bagi telinga kat hang ni, hang guna ke mana? Jadi kita nak kena guna tu syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang lain ada mata tapi tak dapat nak melihat. Kadang-kadang orang lain ada telinga tak dapat nak mendengar.
Dia ada mulut, tak dapat nak bercakap. Dia ada kaki, tak dapat nak berjalan. Itu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni. Syukur banyak-banyak. Kalau Allah tarik balik jenuh, tuan-tuan, tu kehidupan kita, tuan-tuan. Kita dulu ni sihat, jangan kita tunggu sampai kita sakit baru kita nak beribadat pada Allah. Ketika tu larat dah kita, pahala pun tak samalah. Masa sihat, masa buat kerja ke masa muda-muda, dia tak beribadat pada Allah. Dia tak guna nikmat kesihatannya untuk cari peluang, untuk nak raih keuntungan. Keuntungan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kurniakan kepada kita. Jadi gunalah nikmat tu, jangan kita kufur nikmat tu. Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah kata siapa yang bersyukur, aku akan tambah. Syukur ni ialah apa? Kalau kita guna untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita sebutlah macam kita berniaga dengan Allah lah. Berniaga dengan Allah untung berlipat kali ganda. Berniaga dengan manusia belum tentu. Nak berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah sebut dalam Quran, wahai orang yang beriman, mahutah aku tunjukkan satu bisnes, satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah offer dekat kita, Allah tawar dekat kita ni perniagaan yang menyelamatkan kita tu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tu'minuna billah, kata Allah, kamu beriman dengan Allah, kamu yakin dengan Allah. Yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Lepas tu kamu berjuang dengan harta jiwa kamu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Korbankan harta jiwa, bukan kata harta, termasuk jiwa kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah akan ganjarkan bukan hanya 10 kali, sehingga 700 kali ganda. Cuma kita ni sebab tak nampak. Kalau nampak pagi ni bukan banyak ni. Ini dah lah sembahyang jarang-jarang. Patut-patut main jarang-jarang duk keluar no. Bayang dah jarang dah. Tapi sebab tak tahu kelebihan. Cuba kamaru, cuba hari Jumaat umum tengok. Siapa-siapa yang main subuh, kita bagi seorang 1,000. No. Bukan kata tamaan sana, tamaan sini pun main, tuan-tuan. Penuh pakat main. Sebab apa? Nampak ganjaran. Sebab apa? Sebab hak nikmat yang kita dapat atas dunia, walau tangan, mata, telinga dan sebagainya, nikmat yang hak menipu daya kita. Tipu sebenarnya. Kekayaan yang menipunya, keseronokan yang menipu. Contoh dulu-dulu lah, kita dulu-dulu ni handsome dah. Handsome Ustaz no? Ustaz kan lagi handsome tuan imam kita dulu ni. Syahrukh Khan dulu. Dulu ni Syahrukh Khan. Lah Syahrukh Khan tak dah. Sama kat kita pun. Lah tengok rambut pun putih dah, janggut pun putih dah. Tak macam dulu lah. Kadang-kadang kita buat gambar, ambil gambar lama-lama. Handsome. Lah handsome tak handsome dah, tipu Orang perempuan pun sama lah. Dulu kuat, boleh angkat simen 2 beg tu dia 2 beg dia boleh tanggung. Lah boleh dulu naik pokok. Lah tuan-tuan, naik pokok, saya naik pokok bergetak. Bukan kata naik pokok, bawah tangga dia pokok petik. Kemarin tengoklah Facebook je tak nampak petik. Masih bawah tangga naik pokok petik dengan tangga tu. Naik pegang atas tu getak tu dah. Dulu panjat pun boleh, lah getak naik tangga pun getak dah. Tipu hidupan ni. Kalau makan sedap, tanah musang, makan darian musang king, kena 2 biji tak mau ni. 2 biji tak mau dah. Sedap besar lepas tu tak mau. Makan nasi sedap macam mana pun, kena 2 kali tambah tak mau dah. Tapi syurga, janji Allah hak kita buat ni atas dunia, janji Allah di akhirat besok, ketika mana penduduk syurga, penghuni syurga duk makan buah, bukan makan-makan tu pun tidak, makan sedap.
Makan sedap, makan lazat, sehingga diminta berpaling ke belakang. Mereka melihat di belakang mereka tu biji bergunung. Banyak nak gagak biji bergunung, berbukit, biji buah tu. Banyak mana gagak makan? Tak tahu nak abang. Abang makan sedap sampai lupa tu. Dengan nikmat makan tu sehingga lupa supaya dan diminta berpaling ke belakang. Mereka melihat biji-bijian buah-buah yang mereka makan tu berbukit. Tak tahu banyak mana. Kalau durian kan potrela no. Berbukit makan biji tu. Biji durian tu potrela. Nak kata sedap. Ketika tu bukan ada nak qada hajat dah, tak ada. Jadi peluh Peluh pula wangi. Peluh atas dunia wangi pakat lari. Tengok duk kibak roti canai peluh tak lalu makan dah kita. Kibak roti canai kita perlu ni. Kita apa? Senario kan dulu ni. Roti canai, tibak peluh dan sebagainya. Tak lalu makan dah. La in syakartum la azinanakum. Siapa bersyukur kata Allah, Allah tambah. Keberkatan hidup dunia Allah tambah, hak dunia pun Allah tambah, hak akhirat juga Allah tambah. Dua-dua tambah. Untung dunia pun untung, akhirat pun untung. Tu kita, kalau kita tu orang yang mati duk minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah hidupkan kami ni, ya Allah kami nak sedekah. Awak tak minta nak sembahyang, awak tak minta nak puasa, awak tak minta nak pergi haji. Dak depa minta nak bersedekah. Kenapa apa? Kelebihan bersedekah ni, bayangkan ni orang buat masjid ni. Orang buat masjid, orang dulu-dulu buat masjid ni hak kita sembahyang pagi ni berapa puluh orang, ratus orang pagi ni dia pun dapat. Ni hak pagi ni orang yang wakaf ni, tanah orang yang wakaf masjid ni hak kita pagi ni beribadat ni, sembahyang mengaji ni, dia pun dapat sama. Walaupun dia mati dah puluh tahun dah mati dia. Nabi kata orang yang bagi makan orang yang berpuasa, pahalanya macam dapat orang puasa dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi syukur pada Allah. Tanda kita bersyukur pada Allah, ingat kepada Allah. Jangan lupa Allah. Kita tu kadang-kadang kita lah, kadang kata ni saya pun sama lah tuan-tuan. Sembahyang bukan lama pun 5 minit sembahyang. Tu kira lama tu 5 minit tu. Kalau di rumah tak sampai ke qul wallahu inna a'taina di rumah. Tak ada nak subhanallah sebelah bangkit lah. Sembahyang bukan lama pun 5 minit kita sembahyang. Tetapi dalam masa 5 minit pun kadang-kadang dunia dia masuk juga. Dalam duk sembahyang 5 minit, 5 minit kalau kita kerja dunia tu tak apa jugalah, dia duk ingat dunia. Tengah makan duk ingat nak tahu, ingat. Duk kerja kita ingat dunia, tak apalah masa kita duduk pada sembahyang. Ni dalam sembahyang beribadat pun kadang-kadang dunia masuk. Bukan ingat benda besar-besar pun, ingat kasut. Ingat kasut kasut biar kasut. Dah beli mahal. Tu sebanyakkan masjid surau, kasut-kasut depa hak depa beli hak RM2 tu potong depan. Potong depan tu buat V hilang juga kasut tu pun. Hilang juga. Yang pelik-pelik yang ni hilang juga hak RM2 pun hilang. Kalau tak potong boleh gah ni, potong pun hilang juga ni. 5 minit tu dalam hak 5 minit kita sembahyang tu bukan kita duk sebut benda-benda dunia pun. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dalam tu kita duk subhana rabbiyal azim, Sami Allahu liman hamidah, sekali lagi kita sujud subhana rabbiyal a'la. Kita duduk berzikir, duk ingat kepada Allah Subhanahu taala tu pun kadang-kadang dunia dia main juga. Tu kalau kita kata kalau dalam sembahyang pun kadang-kadang kalau kita tak sembahyang kan lagi teruk sekurang-kurang dalam sembahyang tu sembahyang setak sah walaupun dia ingat kata, cuma kelebihan dia kurang sikit lah, tak samalah dengan orang yang menghadirkan diri tu. Kita kalau bab sembahyang, kalau tengok dalam kitab fiqhul manhaji sembahyang, ketika sunat sembahyang melihat tempat sujud.
Walaupun di hadapan kita Kaabah sekalipun. Sebab apa? Supaya tak ganggu kita sembahyang. Kita sembahyang merata tengok, orang lalu pun tengok. Hati tengok lalu. Saya ada mengaji di pondok Yayasan Qadiyah, dia ustaz beritahu. Dia kata kalau kita terlalu orang sembahyang tu orang tengok, jelek lidah kat dia. Lepas kali dia tak tengok. Jelek lidah kat dia. Kita lalu dia tengok. Kita nasib dia tak angguk. Jelek lidah kat dia. Lagi dia ringat. Atau tunjuk penumbuk kat dia. Tak sah sembahyang dia. Bukan tak sah, hukumnya makruh lah. Tengok tempat sujud. Tempat sujud juga kita kalau boleh letakkan benda-benda yang putih. Lapik tu putih je tak? Tak ingat jatuh corak-corak. Kebab corak-corak sekali lagi ni macam-macam. Macam kepala babi ni sejadah ni. Macam ada mai. Macam salik ni dia mai macam-macam syaitan. Ketika kita rokok tu sunat tengok tempat sujud, kita tengok kuku kawan sebelah. Tu dia kuku orang tua ni. Macam rimau kuku dia. Lepas merengkok kuku dia. Bukan sinilah cerita dan cerita. Kadang-kadang kita diganggu. Siapa ganggu? Iblis yang ganggu. Iblis dia tak ada tu diam. Tambah hak kita duduk sembahyang ni lah dia ganggu pun. Ada minum arak, ada disco, tu geng dia dah. Dia tak ganggu, tu kawan dia dah. Tu sahabat dia dah. Dia tak ganggu pun tak apa. Allah sebut dalam Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an dzikrahman nuqa'il lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah yang Maha Pemurah, bagi mereka syaitan yang duk damping dengan dia, kawan, menjadi kawan rapat dia. Kita jangan duk dia heran. Allah beritahu mereka menjadi kawan rapat dia. Jadi kawan rapat dia. Teman rapatnya. Dia pula kawan rapat kan. Dia tak kacau dah. Tu gengku dah tu. Tu kita kadang-kadang bukan kata hak ni, hak kadang kita nak semayang pun kita duk buat benda-benda hak syaitan suka. Contohnya membazir. Inna mubaziri lakana ikhwan syayatin. Membazir, wuduk buka paik tu dia macam sungai dah tu pun. Nak semayang pun jadi kawan syaitan dah, kawan iblis dah. Kan tengok kita sebut dulu, tengok tu guru almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz ambil wuduk je dah. Dia buka paik tuan-tuan, dia buka paik belah kiri, dia pun buka. Dia boh dalam tapak tangan dia penuh, dia tutup balik. Berwuduk. Buka paik, tahan tangan boh penuh dia, tutup balik berwuduk. Nak jaga kesempurnaan sembahyang sampai macam tu, tak mau hak awal-awal kita membazir dah. Kalau membazir, kalau hak kita hukumnya makruh, hukumnya kalau hak rumah kita membazir. Tapi kalau hak wakaf, hak masjid, jaga tuan-tuan. Kita hak rumah kita insya-Allah jimat cermat berapa nu bes 100 lebih. Mai hak zura masjid buka macam sungai biar pi jaga tuan-tuan. Ini hak wakaf. Baik. Dia kata menggunakan segala anggota berusaha dan mengejar dengan cara teratur akan amal bakti sama ada yang diwajibkan ataupun yang digalakkan. Tu kita ni tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni, kalau kita ni buat yang hak diwajibkan, tinggal hak di syurga dah kita ni. Ni semua syurga dah kita ni, amin. Mudah-mudahan tuan-tuan. Kita umat Nabi Muhammad ni buat yang baik, buat yang hak diwajibkan oleh Allah, tinggal yang hak diharam oleh Allah Ta'ala, syurga dah kita ni tuan-tuan. Habis tak tu hak sunat-sunat tak payah buat-buatlah. Hak sunat tu tingkatan darjat yang Allah nak bagi. Sebab di akhirat esok syurga esok ni bertingkat-tingkat berdarjat. Tak sama kedudukan contoh kita pagi ni. Kadang-kadang main mengaji sama, tapi di syurga esok ni tak sama dah. Dia ketahuan duduk syurga tinggi. Aku dulu main sama kan sembahyang. Aku duduk sah pertama, duduk sah kedua. Tak sama tuan-tuan. Bagi RM1, aku bagi RM10, aku bagi RM20, aku bagi RM100. Cuma jangan dak obat orang lah. Di kedai kopi dak obat surah masjid tu kalau aku tak bagi. Aku seorang merah, lain semua lain biru belaka. Biru RM1 lah. Aku seorang merah. Lain semua biru. Kalau aku tak bagi mal biar api pun tak boleh bayar. Ingat dia ungut lah. Kita bagi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi kalau kita buat ni hak wajib, tinggal hak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syurga dah kita ni. Tapi kita nak syurga tu ada tingkatan-tingkatannya. Esok ni menyesal, dah masuk syurga pun menyesal dah. Sebab apa? Ada orang lebih pada kita lagi. Kita nak berlumba tu hak benar akhirat ni, kita kena berlumba-lumba. Hak wajib jangan tinggal. Dia kata bakti yang diwajibkan. Hak wajib bukan banyak mana pun. Sembahyang, hak kita duk sebut selalu. Berapa minit sembahyang? 5 minit. Kali 5, 25 minit. Jangan boh 25 minit lah. Sikitnya rasa kita boh sejam lah. Bagi lama sikit, sejam lah sembahyang. 5 waktu sejam. Baki lagi berapa lagi? 23 jam. Banyak dah masa lain? Banyak lagi. Sejam nak kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sejam Allah suruh kita beribadat yang khusyuk, yang wajib, sejam sehari semalam. Walaupun sejam kita buat, di segi kelebihannya macam kita buat 50 waktu. Tu kata umat Nabi Muhammad ni buat sejam tapi kalau tidak kita 20 minit sekali sembahyang. 20 minit sekali sembahyang kan 50 waktu. 20 minit sembahyang. Agak-agak nak berak dah nak. Nak berak pun tak ada nak. Nak makan lagi tak ada nak tak ada dah 20 minit sembahyang. 20 minit sayang. Lepas sembahyang zikir-zikir nak kena sembahyang pula. 50 waktu sehari semalam hak wajib. Tapi dah Allah suruh kita buat ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 5 waktu kita boh sejam. Tadi kita boh 25 minit. Tapi bohlah sejam bagi lama sikit. Dengan zikir dan sebagainya. 25 minit sejam. Baki lagi 23 jam mengaji kita bohlah, tambahlah covid ni tengah jam tengah jam lagi 5 minit tengah jam tuan-tuan. Tapi kita bagi lebih sikit tak apa lah kot. Tengah jam masuk waktu isyak tu bila nak pegang mic nak pergi azan dah. Dia kata ustaz bunyi ustaz berhenti saya. Tak apalah, kita kuliah sejam, baki lagi 22 jam lagi. Itu sehari 2 jam tu kita duk buat. Ngaji sejam, sembahyang sejam. Baki lagi 22 jam. Hak zakat, nisab. Cukup setahun, dah cukup setahun tak? Cukup ada punya nisab cukup tak? Puasa setahun. Sekali sebulan siang hari malam baluk makan banyak. Haji tambah lah haji ni. Lagi zakat pergi daftar lah 2040. Pakai pindah kampung baru nampak raya. Kampung Batu Dua. Tak ada nak pergi. Mampu. Jangan kita bagi alasan lah. Hak benar yang hak wajib. Dan juga yang digalakkan untuk dirikan dalam adat dia dan masyarakat. Hak digalakkan. Hak benar-benar yang hak sunat-sunat. Ini kita buatlah. Nak memperelokkan, nak melazatkan. Kalau kita makan pun kita pilih-pilih. Nak hak kedai tu hak makanan masakan sedap-sedap. Ada ulam, ada ikan dan sebagainya. Kita nak hak benar yang melazatkan. Ini juga tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan sebab di akhirat besok dia akan tanya semayang. Kalau semayang tak sempurna, tengok semayang sunat. Sebagai contohlah Nabi kita bagi tawaran kita umat Nabi Muhammad ni. Nabi kata orang semayang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Diharamkan oleh Allah Ta'ala api neraka untuk dia. Diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala api neraka 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas pada zuhur. Berat ada agak-agak. Bukan berat mana, bukan nak kena angkat simen. Diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala api neraka Allah. Nak kata confirm masuk syurga. Diharamkan oleh Allah masuk neraka. Diharamkan tu orang yang buat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur. Orang yang beribadat, orang yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya.
Tak tahu nak abang macam mana tu. Allah bagi tawaran dekat kita. Tuhan tu imam ustaz baca lepas sembahyang subhanallah wa bihamdi adada khalqihi tu. Kita mana sahas isteri Nabi Jawariyah. Dia ketika dia mai dia duduk sembahyang. Dia balik dekat mana dia sembahyang masih dia beribadat zikir, beribadat sembahyang duha. Maka dia bagi satu zikir tadi lah, melebihi daripada tu lagi. Lebih daripada tu. Kita baca berapa kali? 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimah. Sikit ringan tapi pahalanya wallahu a'lam. Sikit lah kita buat. Tapi ganjaran pahala ya Allah Subhanahu wa taala nak bagi. Nabi kita juga kalau orang tahu kelebihan sembahyang subuh berjemaah, nescaya dalam keadaan merangkak pun orang mai. Ada orang merangkak di taman sana mai? Tak mai lah. Merangkak Nabi kita kalau dia tahu ni kelebihan sembahyang subuh berjemaah, nescaya dalam keadaan merangkak pun dia akan mai. Nak abang kata lah, bukan kata 1000 lah. Kan tadi 2 rakaat hak sunat. Orang yang baca lepas sembahyang dia baca ayat kursi, jarak dia dengan syurga mati. Ni kita mati begini ni, syurga dah kita ni. Siapa beritahu? Nabi beritahu. Orang yang lepas sembahyang dia istighfar, dia baca la ilaha illallah 10 kali, lepas tu dia zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Diampunkan dosa-dosa hak lalu. Tak tahulah. Ni hak benar sunat jangan tinggal lah. Walaupun hak wajib-wajib tu kita itu kena, itu tak ada pilihan dah. Hak benar larang tak ada pilihan dah. Itu terpaksa dah. Nak buat pun kena buat. Tak mau buat pun kena buat. Tak ada pilihan dah tu. Kecuali yang kita nak sebut selalu kata Ibrahim bin Adham, tak mau buat tak apa. Dengan syarat keluar daripada bumi Allah, pinduk bumi Tuhan diri. Tuhan hang sendiri. Ada tak Tuhan bumi Tuhan kita? Mana ada no? Hak milik Allah Subhanahu tak boleh, itu tak ada pilihan dah. Ni hak pilihan ni, hak sunat-sunat ni. Nabi sebut pula orang yang sembahyang isyak berjemaah seolah-olah beribadat separuh malam. Siapa larat nak buat separuh malam? Saya tak larat. Diikuti pula dengan sembahyang subuh berjemaah seolah-olah sepanjang malam dia beribadat kepada Allah. 2. Isyak jemaah, subuh berjemaah. Dia sembahyang, Nabi kata seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Tapi Ustaz, ayah mungkin tahajud orang bangkitlah. dia kata tak tu, kadang-kadang orang bulan Ramadan ramai tak? Perasan tak orang bulan Ramadan ramai? Tu kadang saya tazkirah di taman saya tak ada kuliah di situ. Tapi tazkirah madu Allah bilah tazkirah. Lepas tazkirah tanya Ustaz duduk di mana Ustaz? Orang kita di situ dia pun tak kenal kita. Sebab apa? Ramadan baru mai. Ramadan baru mai. Kenapa dia kata sembahyang sunat macam pahala macam sembahyang fardu? Kalau buat yang fardu seolah-olah sembahyang macam 70 kali fardu. Tu lepas Ramadan dia tak mai dah. Apa? Dia kata padan sekali fardu 70 kali fardu. Bayangkan 30 malam. Tapi yang pelik-pelik kadang-kadang dia main bayang tarawih Isyak tak bayang juga. Dia balu hak sunat. Ini teruk ni ditipu oleh syaitan. Dia buat yang sunat, hak wajib tak buat. Buat hak sunat je, hak kita ni jangan kita jangan tinggal lah. Ni janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Buat jangan tak buat. Hak benda-benda yang sunnah. Buat benda yang sunnah. Tapi kalau kata-kata habis dah sibuk, benar wajib jangan tinggal lah. Hak sunnah-sunnah, hak sunat-sunat ni tambahan-tambahan daripada
daripada hak kita buat ni menampung kekurangan. Kalau kita sembahyang sunat, menampung kekurangan dalam sembahyang fardu kita. Kalau puasa sunat, menampung kekurangan hak puasa wajib kita. Kalau zakat kita, kalau sedekah kita, menampung kekurangan dalam hak zakat kita. Kalau umrah kita, menampung kekurangan hak haji kita. Dia tampung. Sebab apa? Sebab kita ni ada buat ibadat bukan sempurna pun. Di sana ada nak tampung. Baik. Amal-amal bakti sama ada yang diwajib atau yang digalakkan untuk diri dan masyarakat. Bukan untuk diri dia saja, untuk masyarakat. Sesungguhnya bagi kamu, Tuhan kamu ada hak. Bagi diri kamu ada hak. Bagi ahli kamu ada hak. Bukan hanya hak kita. Kehidupan kita hidup yang bermasyarakat. Tu Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampailah daripada aku walaupun satu ayat. Takkan tak ada satu ayat kot. Tambah di masjid kita ni kuliah ke. Tu kadang-kadang saya nak main mengajar, nak main kongsi ilmu pun tak berani di sini tuan-tuan. Sebab apa? Tiap-tiap hari mengaji. Ni malam ni dah mengaji lagi. Bayangkan sehari 50 kali lebih. Ada sampai 55 kali sebulan. Ada yang masjid 60 kali sebulan. Bulan 60 kali. Sini pun kalau lekeh-lekeh ingat 50 ada apa kamera no? Ada 50. 50 kamera ada. Bayangkan 50 kitab ni tuan-tuan ni. Nak main mengaji pun nak main mengajak tuan-tuan. Bukan saya nak main mengajak, main kongsi ya. Nak mengajak memang tak berani. Sebab apa tuan-tuan 50 kitab. Saya satu kitab kita tuan-tuan 50 kitab. Takkan kita tak tahu sikit pun untuk kita nak kongsi dekat sekurang-kurangnya dekat keluarga kita. Allah sebut dalam Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Hak kita sembahyang kena hak rumah sembahyang dah waktu ni. Tanggungjawab kita tu. Walaupun mereka tu tak wajib sembahyang, tapi wajib ke atas kita. Macam kita sebut hak bulan sudah. Hak macam kita sebut hak tahun sudah. Bukan bulan sudah, tahun sudah. Tahun sudah kita sebut. Hak rumah mereka rumah tak balik lagi laki kan perempuan ke. Mereka tak semayang, mereka tak dosa. Mereka tak qada semayang, mereka tak dosa. Tapi yang dosa adalah kita. Mereka tak wajib sebab apa? Semayang ni wajib balik. Kalau tak balik tak wajib. Mereka tak wajib tapi kita wajib untuk suruh mereka semayang. Tanggungjawab kita nak kena ajak mereka semayang. Nak kena ajak mereka berwuduk sekurang-kurangnya lepas yang tu. Kan lepas semayang sekurang-kurangnya kita semayang jemaah di rumah dengan anak isteri kita. Lepas semayang kita pusing ke depan. Ni abah nak baca satu hadis. Ini abah nak bagi kita tentang berwuduk. Ni abah nak abang tentang bab semayang. Sekurang-kurangnya kita ajak. Malu Zai. Dengan zakat dengan isteri pun malu. Duk tak kata tak malu pun. Dengan dia tak malu tak ni ketak je macam tu. Tak kalau tak cakap boleh cakap tapi nak cakap dia ketak. Ada orang style tu tuan-tuan. Masa dia kedai kopi sembang tuan-tuan boleh. Tapi hari mesyuarat ke apa so cakap dia tak mau. Dia tak boleh cakap ketak dia kata. Dia pelik. Macam tu. Dengan anak bini dia ketak dia malu. Nak malu apa? Kita kawan-kawannya kita lepas semayang kita beritahu. Tadi abah tengok adik semayang tadi ni abah tak ada rokok, adik rokok dah. Tegak dia. Tegak. Kita sekurangnya kita ajak dia. Biar abah rokok dulu. Allahu Akbar. Baru adik rokok. Ni abah tak ada turun sujud dulu. Dia turun sujud dulu. Dia turun sujud dulu. Tak ada apa lagi kita ajak. Tengok sama juga dengan isteri kita. Kita kena ajak. Terutama berkait tentang bab haid, anak perempuan ataupun isteri. Ini kadang-kadang berlaku bulan Ramadan lah sebagai contoh. Dia dah makin nak masak sahur untuk kita. Dan kan dia mai bulan. Sebelum masuk sahur tu, sebelum masuk lagi, tak masuk lagi, suruh dia cek dulu. Suci ke tak suci lagi? Kalau suci, wajib kita kena suruh dia semayang Isyak dulu. Kalau suci ni kita kadang-kadang biar habis
Lepas subuh sekali lagi ni, elok dah baik. Semayang isyak, pakai tak semayang dah. Dan kan, waktu sahur tu, waktu isyak masih ada. Ni kita kena ajak lah. Ada ustaz-ustaz yang main mengajak bab bersuci, kita boleh kita bawa mereka mai. Kalau kita nak ngajak, memang kita tak mampulah. Pihak tanggungjawabnya hakikatnya memberi pendidikan pada anak siap, ada tanggungjawab kita. Tapi kita tak mampu nak ajak, bawa mereka mai. Tu hak mai mengaji ni, kalau suami dia tak bagi mai pun, kalau isteri dia mai tak berdosa pun. Sebab apa? Ketaatan kepada Allah, ketaatan Rasul lebih tinggi pada ketaatan kepada makhluk. Baik. Bagi mengenal budi dan mensyukuri nikmat-nikmat, nak kenal budi lah. Yang kita buat contoh selalu lah, kita pergi kenori pun, orang bagi bunga telok pun ingat dah, tak sangka dah. Habis berpuluh-puluh ringgit, habis beratus-ratus, kenori di Johor tu kan. Tolak pukul 8 pagi pukul 6 baru sampai. Tu dia. Habis ratus-ratus ringgit, pipi orang bagi beg tu lah, telok tu. Seronoknya. Yang habis 200-300 dia tak fikir apa pun. Dapat dalam tu keropok, telok, kuih macam-macam. Seronok tak? Seronok lah. Cuba tak bagi tengok. Orang lain bagi, kita tak bagi. Kena-kena dibaling ke apa. Orang lain dapat lah sebiji telok, kita tak dapat. Apa ni telok tak bagi? Telok pedih Tapi kita akan ingat, terkenang budi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita banyak dah. Kalaulah kamu nak hitung nikmat Allah, nikmatku kata Allah, nescaya kamu tak mampu kamu nak hitung ni. Ni nikmat udara yang kita duk seduk ni pun, kalau orang yang terkaya di dunia pun tak mampu nak bayar. Ni nikmat yang kita duk seduk ni, tanpa kita sedar ni, tak pernah kita minta pun. Tidak, malam-malam minta dah. Tak minta, ya Allah jangan lupa, ya Allah angin aku nak tidur ni, kalau tak bagi mati aku malam ni. Pernah minta tak? Tak nak minta, saya pun tak nak minta. Duk baca 3 kul, baca ayat kursi, lepas tu baca bismillah 41 kali. Almarhum Tuan Guru Haji Soleh beritahu, baca 41 kali. 21 kali pun boleh dia kata, tapi yang elok 41 kali baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, tapi pernah minta tak? Ya Allah aku nak tidur, ya Allah angin jangan lupa angin kalau tak bagi angin mati aku malam ni. Tidur je tu krong tidur. Ni Allah dah bagi, walaupun tidur, rezeki ni nikmat yang hak paling mahal. Nikmat hak kita dapat ni, masuk keluar ni nikmat oksigen. Kalau kita nak bayar balik, orang yang terkaya di dunia pun tak mampu nak bayar. Kalau diminta balik untuk nak bayar nikmat udara, nikmat oksigen ni, orang yang terkaya di dunia pun tak mampu nak bayar. Mahalnya oksigen tu. Tapi dia tak minta lah kita bayar. Apa? Allah tidak berhajat kepada makhluk. Dia tidak berhajat sedikit pun. Dia buat untuk kita. Kan kita sebut dulu ni, dunia Allah cipta untuk kita. Untuk kita urus, untuk kita guna. Untuk kita bersyukur di atas apa yang Allah bagi, guna untuk jalan dia. Tetapi akhirat Allah cipta untuk kita. Dunia Allah cipta untuk kita, kita Allah cipta untuk akhirat. Kenapa macam tu? Dunia Allah cipta untuk kita, tapi kita kena ingat, kita Allah cipta bukan untuk dunia. Allah ciptakan kita untuk akhirat. Jadi gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Gunalah dunia. Allah bagi kaya kita, guna kekayaan kita untuk nak dapat keuntungan akhirat. Guna tuan-tuan. Tu Allah bagi jadi tu benda-benda yang pasang. Allah bagi kaya, Allah bagi miskin. Awak Allah tak bagi kaya semua kan senang. Seronok tak semua jadi kaya? Saya tanya tuan-tuan, seronok tak kaya? Tak seronok kalau semua kaya. Pasal malam pun tak ada nak. Bapa, siapa nak jual pasal malam? Siapa nak pergi turun cari ikan? Kemaru kalau kaya nak pergi cari ikan tak? Tak ada api Semua orang jadi kaya, siapa nak pergi cari ikan? Kita lah kena cari sendiri ikan. Seronok tak? Nasi lemak pun tak ada dah. Roti canai pun tak ada dah. Kita beli kereta. Orang nak buat kereta, buat apa lagi? Dia pun kaya dah. Dia juga terkaya di dunia juga. Orang buat kereta pun, dia buat kereta dah. Dia tak mau lah.
Aku relax, aku dah kaya dah. Seronok tak? Tak seronok tu Allah bagi pasang-pasang. Semua Allah bagi lelaki. Seronok tak? Tapi ada orang seronok LGBT bah. Dia tengok. Tengok dia suka lelaki. Pelik dah nah. Dia suka lelaki. Perempuan dia tak mau. Tapi ada orang suka lelaki. Dia pelik sikit. Geng golongan Nabi Lut suka kan lelaki sampai malaikat mai rumah Nabi Lut pun dia berkenan kat malaikat. Pelik tuan-tuan. Baik. Bagi mengenal budi dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya, tanda kita berterima kasih dengan nikmat, guna untuk jannah Allah. Jangan kita kufur akan nikmat Allah, kita gunakan rezeki nikmat kurniaan Allah untuk derhaka kepada Allah. Contohnya pagi ni semayang pun tak lagi, kufur tak? Sedangkan hak semayang hak kita sebut sebelum ni, hak berkait tentang bab semayang sebelum ni semayang tu benda yang sangat utama. Semayang tu benda yang sangat utama. Tinggal semayang sahaja satu waktu tinggal semayang, tersenarai namanya di pintu neraka. Diazab oleh Allah Ta'ala satu waktu tinggal semayang. Nabi kata diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala 70 tahun dalam api neraka. 10 kali 70 tahun. 70 tahun akhirat. Sehari akhirat 1000 tahun. Kena sehari pun tak tak tahu kan. 70 tahun sehari akhirat 1000 tahun kali dengan 70. Tak mampu kita tuan-tuan. Tu jangan kita duk main-main dengan Allah. Jangan kita duk cabar Allah Ta'ala. Waktu ni bangkit pun tak mau lagi semayang ni, sedangkan duk guna nikmat Allah tak putih-putih, tapi Allah suruh sujud dia tak mau. Pelik dah tuan-tuan. Patut-patutnya kita ni berterima kasih buat apa yang Allah umpama kita dengan majikan kita, dengan bos kita, dengan pengarah kita, dengan majikan kita buat kerja tu, kita ikut dah arahan. Sebab apa? Kita tahu tiap-tiap bulan tu kita pergi tekan duit. Tiap-tiap bulan pergi tekan keluar 10,000, 5,000, 6,000. Masuk pukul 7.30 pagi, benar tak masuk pukul 9? Jarang ada lah. Dengan alasan-alasan tertentu, tapi 7.30, pukul 7 masuk dah. Awal-awal masuk dah. Pergi scan dan sebagainya. Nak kerja majik 5.30 balik. 5.30 lebih baru balik. Dia majikan kita. Ikut ikut. Tapi hak majikan kita yang bagi kita segala tak mau ikut pula arahan. Sedangkan hak kata kerja ni 8 jam, tapi hak majikan hak kita dengan Allah ni sedikit sahaja pun tak mau buat. Baik. Dengan harapan mencapai kebaikan dan menjauhkan perkara yang merosakkan, serta dengan sepenuh-penuh kesedaran mengingatkan Allah, mengingati Allah dan berdoa kepadanya, memohon taufik hidayah ke jalan yang diredai. Serta dengan sepenuh-penuh kesedaran mengingati Allah dan berdoa kepada Allah, kepadanya memohon taufik dan juga hidayah. Taufik dan juga selalu kita dengarlah taufik wal hidayah. Taufik ni dan juga hidayah. Taufik ni memang petunjuk tu memang dah ada. Dah seruan Allah dah bagi kita 1442 tahun lagi. Seruan tu dah ada. Kita kena usaha ke arah tu. Kita kena usaha. Memanglah dengan benar kita usaha tu asbab dan musabab. Allah bagi jadi ni sebagai asbab dan musababnya. Kalau Nabi sendiri walaupun dia tu Habibullah, kekasih Allah, bersuruh Allah, ketika mana ayat yang pertama diturunkan di Gua Hira, ketika mana Nabi diangkat Rasul ketika umur 40 tahun, ayat pertama surah Al-Alaq, mai malaikat Jibril suruh Nabi baca. Nabi kata apa? Aku tak tahu baca. Sedangkan dia siapa? Rasulullah, kekasih Allah, betul-betul boleh baca lah. Tapi dah, aku tak tahu baca. 3 kali baru diajak suruh diajak baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikut sunnatullah.
belajar dengan guru. Kita pun samalah. Boleh tak kalau Allah nak bagi ilmu tanpa belajar? Boleh, mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah kata jadi, mudah bagi Allah, tapi tak. Allah suruh kita berusaha. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau lapar nak kena makan, Allah bagi benda tu asbab dan musabab. Boleh benda tu berlanggar dengan adat asbab, boleh. Api sifat membakar, ketika mana Nabi Ibrahim limpak tak bakar pun. Pisau sifat memotong, tapi mana ketika mana Nabi Ibrahim menyembelih anak dia, potong tak? Tak, kalau Allah tak izinkan. Tapi dia suruh kita usaha lah. Suruh kita berusaha, sebab atas dunia ni ada syariat-syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetap kepada kita usaha. Insya-Allah kalau kita kata nak ilmu, kita belajar, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu untuk dapatkan ilmu. Macam kita cari rezeki, kita pergi kerja, insya-Allah di atas usaha kita buat tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan rezeki yang kita usaha. Boleh tak usaha Allah bagi rezeki pun boleh, tapi kita ni ada syariat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta tolong. Kat Allah syariat kita buat, dan jangan lupa minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kenalah. Dia kata mohon, sebab apa? Kekuatan ni apabila kita usaha ke arah tu, Allah memudahkan kita untuk nak dapat petunjuk hidayahnya. Tapi dia itu milik Allah. Bukan di atas usaha kita, insya-Allah. Tapi kalau atas usaha kita Allah tak bagi juga, tu kita sebut dengan wa iza azamta fatawakal. Macam kita naik kereta kan, naik kereta motor mai masjid kita ni, tinggal kunci di situ, biar lu hidup awak tak tahu. Tak apalah, Allah jaga. Awak Allah tu hamba ke kita hamba? Kita hamba kena usaha dululah, kunci, lepas tu poh rantai dan sebagainya. Usaha dulu. Tapi kalau dia nak hilang juga nak buat macam mana? Dah usaha dah. Usaha dulu. Ketika mana seorang sahabat ni keluar daripada sembahyang, dia cari unta-unta dia hilang, dia cari. Nabi nya cari apa? Cari unta. Nabi tak benar. Tak sini. Ikat ada dak, dia tak ikat. Nabi kata ikat dulu, lepas tu baru bertawakal kepada Allah. Ikat dulu unta tu, lepas tu baru serah pada Allah Taala. Nabi suruh usaha dulu, lepas tu baru serah pada Allah. Sama kita pun kunci pagar di rumah dulu, buka pintu biar-biarlah, Allah jaga. Allah tu hamba kan kita hamba. Kita hamba, kita nak kena berusaha dulu, lepas tu kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Dan usaha yang kita buat tu walaupun tak tinggal bekal, tapi di atas usaha yang kita buat tu Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Semua ini terdapat dalam sembahyang. Dengan ini nyatalah hikmat sembahyang itu menjadi asas rukun Islam. Yang kedua, dan dengan ini juga nyatalah tepatnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sembahyang itu tiang agama. Siapa yang meninggalkan, maka sesungguhnya telah meruntuhkan agama. Bayangkan, dia ibarat umpama tiang. Siapa yang mendirikan, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan, Nabi kata, dia merobohkan. Bayangkan agama tu dah roboh. Orang mau roboh macam kata kita sebut dululah bulan sudah atau sudah almarhum Tuan Guru Datuk Seri Hasan Din, ketika berforum satu ketika 2016 dengan saya di Kampung Pelet, dia beritahu, dia kata kita nak, dalam atas dunia pun kita nak simpan duit, kita nak kena ada buku akaun. Dia beritahu. Saya ingat sampailah buku akaun. Nak simpan duit nak kena ada buku. Tak ada buku akaun, kita tak boleh simpan duit. Sama juga dengan amalan-amalan hak kita buat ni, puasa ke zakat, dia kena ada buku akaun dia. Tak ada buku akaun, masa hak lain tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Buku akaunnya adalah sembahyang. Sembahyang tu dia ada namburnya. Apa nambur dia beritahu? Dia kata namburnya 24434. 2 sembahyang subuh,
4 semayang Zuhur, 4 semayang Asar, 3 semayang Maghrib, 4 semayang Isyak. 2, 4, 4, 3, 4. Itu nama akaun dia. Tak ada nama akaun tu. Yang lain tak boleh masuk. Puasa tak boleh masuk. Sedekah tak boleh masuk. Kenapa? Sebab ni hak tiang dia tak ada. Hak buku akaun menampur tu tak ada. Maksudnya siapa Nabi kata siapa yang mendirikan, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Diruntuh agama. Untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai sembahyang, lihatlah lampi rambi. Nanti dia ada lampi rambi ni depan nanti ni. Kita akan bicara. Tentang tak panjang sikit dia buat mai tajuk sembahyang ni. Kita ingat kita berhenti tu dulu. Insya-Allah lepas ni kita akan masuk yang ketiga, iaitu berkorban dengan harta benda. Kena berkorban dengan harta benda. Wallahu a'lam. Terimailah sama-sama kita tangguh kuliah kita pagi ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jabinna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzubillahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupannya ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.